menerjah sungai yang sudah lama tidak kami kunjungi. Dalam cerita kali ini, sungai-sungai tempat perburuan kami kali ini masih lagi didiami spesies ikan pemangsa, sama seperti episod yang sebelum-sebelumnya. Dan pastikan anda menonton video kami sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk melanggan saluran ini. Setibanya kami di lokasi, setelah selesai menyediakan peralatan yang akan kami gunakan, kami pun tidak membuang masa, terus melakukan lemparan yang pertama untuk mencari sambaran dari ikan pemangsa. Sebagai pembuka tirai pada trip kali ini, saya menggunakan gewang yang beraksi di atas permukaan air, yaitu top water pencil. Pada kebiasaannya, pada awal pagi, top water sangat efektif untuk digunakan untuk menarik perhatian ikan-ikan pemangsa. Sebab itulah saya memilih untuk menggunakan gewang top water. Cara untuk mendapatkan sambaran menggunakan top water, haruslah membaling secara berterusan top water ke arah kayu-kayu rebah yang kita percayai menjadi rumah untuk ikan-ikan pemangsa. Dan balingan haruslah tepat ke arah sarang-sarang dan juga rumah ikan pemangsa untuk menarik perhatian ikan pemangsa untuk menyambar gewang top water yang kita gunakan. Menyambar. Wih, besar tuh. Besar, lalu-lalu. Hah? Yang mana sampai? Yang nomor tadi dah, tidak kan nampak? Besar lagi kan? Dan saya cuba membaling umpan yang berselaman dalam. Berkemungkinan ada ikan kerapu yang bersembunyi di bawah kayu rebah tersebut. Wih, besar nih. Aduh, lepas. Besar tuh. Ayah. Sayang sekali sambaran yang pertama terlepas dan tidak mengena dengan sempurna. Dan saya pun mencuba lagi untuk membaling. Tapi malangnya, gewang tersangkut pula di atas pokok di saat-saat yang genting seperti ini.
Dan tidak menunggu lama, saya pun membaling Sayang. gewang top water. Sian lah kan, dia sedekat tadi. Iya. Loh. Oi, alo. Ui, ikan putih. Ikan putih. Aduh. Dit, kaskusan dulu. Ikan putih, Dit. Sama merah kan? Kaskusan dulu. Okay, strike. Trap. Banyak. Alhamdulillah. Sini sana dulu. Jangan kasih lepas meja lari. Semasa sembaran bertubi-tubi tadi, ikan mangrove jack dan juga GT bercampur menyambar gewang top water yang saya gunakan. Dan semasa perlawanan ikan tadi, nampak ada banyak kawanan ikan mangrove jack dan juga GT mengejar sehingga ke dekat bot. Oke. Strike yang pertama. Besar nih guys. On top water. Kau gambar dulu guys, pakai telepon. Bentar dulu. Tuh, gambar andalan ya. Jaga joran jatuh. Si buka saja. Ada ikan putihnya kan? Tadi tuh. Buka dong. Pusing balik Dit. Angkat mau joran tuh. Dan saya pun mencuba lagi membaling gewang top water. Mana tahu ada lagi keberuntungan. Kita anu siap. Yang pertama tuh, tubi-tubi sambarannya kan. Campur dengan ikan putih. Angkat masih kecil. Joran. Ini bu. Kosong. Belum. Setelah membaling beberapa kali, tiada lagi sambaran dan saya memutuskan untuk menukar gewang yang berselaman dalam untuk mendapatkan sambaran daripada ikan pemangsa. Dalam memancing menggunakan teknik casting, haruslah menggunakan pelbagai cara dan pelbagai jenis umpan untuk mendapatkan sambaran. Jangan kasih jauh Dit. Kasih mundur. Angkat masih kecil. Lagi. Oke.
Bawa ke sana tu, Bro. Sana kita. Kerapu. Bumblebee. Bumblebee. Bukan. Kerapu batang. Besar kerapu batangnya. Perkiraan saya salah. Saya sangkakan ikan daripada kerapu bumblebee, rupanya daripada ikan kerapu batang. Tapi ikan kerapu Strike batang yang kedua, ini guys, kerapu cukup batang. lumayan besarnya. Tap. Dan kami pun meneruskan lagi masuk ke hulu sungai untuk mendapatkan sambaran daripada ikan pemangsa. Dan kami pun mendapatkan lagi sambaran daripada ikan ragau. Strike. Strike si kakai, guys. Ragau. Kita angkat dulu, Kita angkat dulu. Oke, ikan ragau. Dan ukuran ikan ragau ini tidak akan membesar, guys. Standard ukuran saiz ikan ini hanya sebesar tapak tangan. Dan ikan ini akan banyak berkumpul di bawah-bawah akar bakau ataupun kayu yang rebah. Untuk mendapatkan sambaran daripada ikan ragau, haruslah menggunakan gewang yang bersaiz kecil. Saiz gewang yang harus digunakan 5 cm ke bawah. Harap maaf, cara saya pam ikan memang kasar, sehingga kan ikan yang bersaiz kecil boleh terbang ke atas. Itu terbang, Jo. Ada sambarnya? Ada. Tahan dulu. MJ, guys. No, tuh, strike. Ikan putih. Ikan putih. Tarik. Mantap. Ini sedekatin. Mantap terbelakang. Itu belajar kamu. Si adik malas belajar. Dan ini adalah pertama kalinya dia belajar memancing menggunakan teknik casting. Dan untuk belajar memancing dengan teknik casting tidaklah sukar. Yang penting kita tahu asas-asasnya. Strike. Kerapu. Kerapu lagi, guys. Hah? Ada? Kau masih main-main sih?
Solid, cucuk. Cucuk. Di saat gewang yang saya gunakan tersangkut ke akar bakau, Sempit. kami tidak menyangka mendapatkan ikan bawal, strike Jok. daripada ikan yang Ikan belum bawal. pernah kami dapat Sedekat. menggunakan teknik casting. Ikan bawal, guys. Kasih angkat. Kasih dekat sini. Ikan bawal. Strike. Gila lah si kakak ini. Andalan si kakak ini. Sampai ikan bawal guys. Semakin kami mendekat ke hulu sungai, kami mendapatkan banyak sambaran. Uy. Kuat. Kerapu. Mantap. Size ini kerapunya. Tahan perahu tuh. Pakai ya, pakai. Boleh. Solid juga. Buang ke sana kan. Buat lempar tadi. Oke, mantap. Taruh kawannya. Guys, kerapu lagi besar nih. Kakak strike, biarlah sini siap. Oke, kasih grip dia. Dan ikan barakuda ni juga salah satu penghuni muara sungai. Dan kami tidak pernah terlepas daripada sambaran ikan ini. Masuk saja. Jangan kasih bising pro. Jangan sampai dekat. Walaupun dia masih dalam belajar, tapi dia sudah mula menguasai teknik-teknik untuk mendapatkan sambaran daripada ikan-ikan pemangsa. Seperti yang saya cakapkan tadi, untuk belajar memancing dengan teknik casting tidak sukar, asalkan kita tahu asas-asasnya, seperti asas pertama membaling gewang, dan kedua belajar daripada orang yang sudah mahir memancing dalam teknik casting, dan yang ketiga jangan malu untuk bertanya. Besarnya. Sauk. Besar ya. Jap guys. Slow guys. Dan kali ini sambaran daripada ikan mangrove jack yang saiznya boleh tahan besar. Jap ya. Jap. Besar guys. Nah. Size jarang-jarang tuh ini. Mana bagus dia. Besar cok barnya kan. Dengan warna merah Besar. pekat, ikan mangrove jack sangat agresif dan tarikannya cukup Beratnya padu. 2 kilo 2 kg. Tantan. Up.
Aduh guys. Dan tidak berlangsung lama, selang hanya beberapa menit, kami pun mendapat lagi sambaran daripada ikan pemangsa yang tenaganya luar biasa kuat juga. Rapuh. Mengangkat. Wih, bulu. Patutlah kuat. Banyak bulu guys. Ikan jenaha. Nama ikan jenaha ini di Lahad Datu dipanggil ikan bulu. Dan ikan jenaha ini akan menyambar gewang yang berselaman dalam sahaja. Dan kebiasaannya, ikan jenaha akan berburu secara berkumpulan. Dan jika bernasib baik, kita akan mendapat sambaran yang bertubi daripada ikan jenaha ini. Jenaha. Mau tarik kena tu dah. Dan kami pun mendapat lagi sambaran daripada ikan mangrove jack. Mengangkat. Lempar. Ini guys. Lempar. Kalau situ tidak ada, sebelahnya yang tikomban. Cepat kau kalau melempar. Just ketika tak berdekat lebih. Ragau. Nah kan, ragau juga, ikan lah. Coba dulu depannya belakang lagi. Situ di bawah kayu tu. Dan kami pun mendapatkan lagi sambaran. Baru cakap, dan sudah dia rapuh. Rapuh minyak. Mana pelayas kan? Rapuh minyak guys. Dan selepas itu sambaran pun terjadi lagi. Ada ikan macam. Bukan, enggak. Lempar guys, lempar. Pada kebiasaannya, mangrove jack yang bersaiz kecil akan berkumpul guys dan mempunyai kawanan yang banyak.
Namun pada kali ini kami tidak menjumpai kawanan ikan mangrove jack ini. Kau maju ke kanan kau bang. Maju sebelah situ bang. Strike. Strike besar. Pam siap. Besar. Alhamdulillah. Tahan kita. Tahan. Dan kali ini si Kakai berjaya menaikkan mangrove jack yang bersaiz besar. Walaupun dia masih baru belajar, namun dia sudah dapat menguasai teknik-teknik dan cara untuk menawan si mangrove jack yang bersaiz besar. Dan terlihat di raut wajahnya senyuman yang sangat puas ketika dapat menaikkan mangrove jack yang bersaiz besar. Banyak ikan tu sudah. Dan kami pun masih meneruskan lagi membaling gewang ke arah kayu-kayu rebah yang berada berhampiran dengan kami untuk mencari kawanan mangrove jack ini. Maju sedikit. Depan. Maju. Akan tadi diantamnya. Hah? Waduh. Aneh. Sayangnya barakuda tersebut terlepas ketika mau dinaikkan di atas bot. Dan dalam masa yang sama, si Kakai di belakang cuba untuk memainkan gewang dekat bot dan berjaya mendapatkan barakuda. Baru. Strike tepi bot guys. Dia aja itu. Oh iya bro. Banyak. Angkat ya. Wih, Ada banyak kawanan ikan barakuda angkat tuh ikannya. yang mengejar dan memburu anak-anak ikan yang berada dalam sungai ini. Sehingga kan kami mendapat lagi sambaran daripada ikan barakuda. Tahan. Waduh. No. Ntar kan. Sayang sekali sambaran tidak mengena. Dan selepas ini kami pun memutuskan untuk berehat tengah hari. Selepas berehat tengah hari, kami pun sambung lagi untuk memburu. Wih. Besar kerapu. Jaga kan, perahu kan, kita bawa pergi tepi. Wih. Besar. Let's stand by south. Pada grip tu cepat. Dan perlawanan ikan kerapu ini cukup kuat juga. Dan saiznya pun boleh tahan besar. Sama ketamnya lagi di dalam mulut. Okay. Oh, masih hidup lagi ketamnya. Lihatlah betapa rakusnya ikan kerapu ini. Walaupun sudah mempunyai makanan di dalam mulutnya, tapi masih lagi menyambar gewang.
dan kami menjumpai dua ketam di dalam mulut ikan kerapu ini. Nah, yang kata mana tu? Kan, pasir. Ketam-ketamnya, Cok. Nah, dua apa ini ya? Dalam hujan tu lagi satu. Dimuntahnya. Gila. Oh. Apa kai? Tuh. Iya. Okey, kau gambar lagu kai. Allahu Akbar. Merasa sedikit lelah akibat dari perlawanan ikan kerapu ini. Walaupun saiznya tidak sampai 5 kilo, tapi perlawanannya cukup kuat. Tiga kilo. Dia punya berat 3 kilo, guys. Alhamdulillah. Gulung. Dan perburuan kami masih diteruskan lagi. Dan kami mendapat sambaran lagi. Kau pantat dulu kai, boleh kah? Kau pantat dulu. Boleh kau kawal? Ya. Strike. Ngangkat. Dan sambaran kali ini dari ikan mangrove jack lagi. Tipis. Dan sambaran pun terjadi lagi. Sambaran dari ikan barakuda. Dan di waktu petang saya mencuba untuk menggunakan top water lagi untuk mencari sambaran. Namun tiada sambaran lagi didapatkan. Sebabnya di waktu petang arus sungai mula berhenti mengalir. Ketika tiada arus di dalam sungai, susah untuk dapatkan sambaran. Ikan-ikan pemangsa tidak aktif untuk berburu. Dan arus sungai sangat berperanan dalam aktiviti-aktiviti ikan di dalam sungai. Sekiranya arus sungai mula berhenti, maka ikan pemangsa pun mula cenderung malas untuk menyambar gewang dan berburu. Dan cara terbaik kami memutuskan untuk pulang sahaja, kerana hari pun sudah lewat petang. Dan perjalanan pulang pun masih lagi jauh untuk ditempuh. Pulang kita. Petang sudah.
Dan hasil tangkapan hari ini pun cukup memuaskan. Ditambah lagi dengan saiz-saiz yang besar. Sejus yang dapat. Dan kami ucapkan terima kasih kerana sudah menonton dan subscribe channel ini dan juga menyokong kami. Semoga kita berjumpa lagi di trip yang akan datang dan misi-misi yang akan kami lakukan.